Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi untuk bersama saya di dalam channel ini dan menjawab beberapa soalan yang mana sedang menjadi persoalan kita secara umum. Terima kasih Datuk. Jadi saya sangat-sangat menghargailah Datuk kerana sudi untuk bersama kami di dalam channel ini dan memberikan beberapa perspektif pandangan dalam isu-isu yang sedang hangat diperkatakan. Soalan yang pertama, kita lihat Datuk Kazim ni nampak boleh memberi ceramah lagi. Pagi tadi masuk TV3 dalam siri apa? Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz. Jadi nampak masih kuat untuk memberi ceramah-ceramah dan juga tausiah-tausiah kepada kita. Jadi kita juga tahu bahawa Datuk Kazim Ilyas baru-baru ni telah berada dalam kesihatan yang tidak begitu memberansangkan, Datuk. Jadi bagaimanakah kesihatan Datuk sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih doktor. Alhamdulillah kesihatan saya semakin Alhamdulillah baiklah. Boleh lagi dapat meneruskan ceramah, kuliah dan aktiviti dakwah yang lain. Saya ada pertama sakit jantung. Ada 3 stent dalam jantung saya. Yang kedua saya ada penyakit diabetes. Yang ketiga diabetik saya tahap insulin doktor. Kemudian yang ketiga saya ada masalah tidur. Saya rasa saya tak tidur dah belasan tahun. Memang tidak boleh tidur. Dan mungkin saya hanya boleh tidur dalam kereta dalam setengah jam sehari. Paling lama pun sejam. Yang keempat saya ada masalah tentang masalah keradangan kulit. Yang baru saya dapat hampir setahun setengah. Dan yang itu agak mengganggu proses dakwah saya. Tetapi Alhamdulillah setakat ni saya boleh buat kerja dengan baik. Tidak ada nampak ganggu banyak dalam kerja saya. Walaupun penyakit-penyakit itu kadang yang ganggu tu bila kita masuk wad 3-4 hari kena tahan. Paling lama saya kena tahan hampir sebulan dalam wad. Jadi bagi saya tidak ada masalah besar tentang kesihatan saya, sebab saya mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah boleh berikan saya berdakwah. Yang kedua, saya ikut pemakanan yang diajar oleh Nabi SAW. Di samping kita mengamalkan pemakanan diet yang seimbang, pantang dalam makan. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan, walaupun macam-macam penyakit kronik yang saya hadapi, boleh lagi bersiaran di TV di mana-mana saja di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi selain daripada amalan-amalan makanan, ada amalan-amalan lain yang Datuk amalkan? Saya pergi ke Madinah pada bulan 9 2022. Saya mandi di 2 perigi di Badar. Kemudian bulan 12 saya buat susulan. Tapi malangnya perigi tu tak dibenarkan melawat lagi. Tapi selepas saya balik daripada bulan 9 tu, nampak perubahan yang banyak dalam badan saya, kesihatan saya. Alhamdulillah, setelah saya berubat dengan 15 doktor pakar, tidak ada jalan penyelesaian yang komprehensif lah kata. Yang ni sekadar bertahan saja dengan ubat. Kemudian saya dapat satu alamat untuk pergi ke Madinah. Alhamdulillah, Allah makbulkan. Dan dapatlah saya buat sana perawatan. Balik tu, Alhamdulillah. Sampailah sekarang, Allah bagi kecergasan. Alhamdulillah. Kita doakan semoga kesihatan Datuk Ustaz Kazim Ilyas ni bertambah baik dan boleh sembuh sepenuhnya. Seterusnya, Datuk, saya ingin bertanya yang berkenaan dengan isu tauliah tu. Dia menjadi semakin besar sebab kita lihat semakin ramai yang tidak dibenarkan di sana, di sini. Semuanya atas sebab tak ada tauliah. Jadi
bagaimana pandangan Datuk untuk memudahkan orang-orang yang dah terbukti ni, yang dah lama berdakwah, maybe 10 tahun, 20 tahun, dah terbukti dah. Mereka dah berdakwah dan apa yang mereka bawa itu adalah benar seperti ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Bagaimanakah nak memudahkan mereka ni untuk mendapat tauliah dan memudahkan mereka untuk berdakwah di seluruh negara? Isu tauliah adalah bergantung kepada majlis agama negeri-negeri atau jabatan agama negeri-negeri yang di bawah kuasa bidang kuasa tuanku, sultan masing-masing. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghormati keputusan yang dibuat oleh duli-duli tuanku. Tidak ada tauliah, tidak boleh ceramah, tidak boleh bagi tausiah, baca khutbah dan sebagainya. Ada negeri yang terlalu ketat. Ada yang langsung tidak membenarkan penceramah luar berceramah dalam negeri mereka. Malah tidak dibenarkan mengadakan sidang online, FB. Tak boleh. Itu pun ada juga. Dan itu pun kita kena hormatlah sebab kita bukan penduduk di negeri dia. Kita bukannya nombor IC dia. Macam saya 08, jadi saya kena terimalah saya 08. Tetapi dia tidak menafikan pengkuliah-pengkuliah dalam negeri mereka yang ada tauliah daripada anak tempatan mereka. So, tidaklah bermakna ceramah atau kuliah itu disekat. Cuma mereka tak nak penceramah luar. Itu kita terimalah. Kita hormat. Tak nak, tak apa. Kita pun tak pergi. Itu keadanya gitu. Tapi mungkin kalau kita bermain sebagai pemain bola sepak, walaupun kita luar negeri, kita boleh main. Cuma yang tak dibenarkan ialah berceramah. Walaupun mungkin ada tauliah. Sebab kita orang luar. Jadi kita kena hormat keadaan macam itu. Ada negeri yang terlalu ketat. Tidak membenarkan. Walaupun penceramah luar, boleh ceramah dengan syarat ada tauliah. Tetapi kalau tak ada tauliah, engkau siapa pun tidak ada jalan mudah untuk dapat tauliah dan tidak boleh berceramah. Itu pun kita kena hormat. Jadi macam mana cara kita nak hormat? Saya sebagai seorang penceramah, bila saya mengetahui bahawa saya tidak ada tauliah di negeri-negeri itu, maka sebarang jemputan ceramah saya tak terimalah. Misalnya ada negeri yang melarang penceramah luar masuk dah 3 tahun. Jadi sejak 3 tahun saya tak pernah pijak negeri tu. Saya tak pernah sampai. Dan kalau dijemput pun, saya tak akan terima. Sebab saya tahu, dianya tidak akan dibenarkan. Akhirnya, masyarakat tak adalah bising. Tak adalah kita hentam-hentam dalam media sosial. Senang. Sebab tu saya senyap je. Sebab saya tak masukkan dalam Facebook ataupun TikTok saya ke ceramah saya dibatalkan. Padahal banyak dibatalkan. Sebab saya tak nak netizen bertekak sama-sama. Sebab kita tahu saya tidak ada lesen. So, kenapa saya perlu bawa motor kalau tak ada lesen? Jadi dalam bab ni saya tidak ada tauliah. Saya cakap dekat dia orang, saya tidak ada tauliah. Tapi ustaz dah lama ceramah. Yelah, kalau lama ceramah pun tak ada tauliah nak kata apa. Tetap kita. Dulu ustaz boleh je kutipan dana untuk dia orang. Boleh, saya dengar suara ustaz tiap-tiap hari dalam radio. Kutipan derma untuk kami, kutipan derma untuk membina ini. Suara ustaz tiap-tiap hari iklan. Itu dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi peraturan membenarkan. Jadi kita kena hormatlah. Ya. Dulu lain, sekarang lain. Jadi sebagai seorang pendakwah, saya tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam internet, kekacauan dalam media sosial. Jadi saya senyap sajalah. Cuma silap saya ada juga terlepas saya pergi hari itu. Awal tahun hari itu saya pergi. Dia minta juga sebab saya diminta untuk mengutip derma, melancarkan kutipan derma pembinaan tahfiz. Saya kata saya tak ada tauliah. Tolonglah ustaz. Kalau ustaz datang, akan ramai datang. Jadi kami nak orang derma untuk sekolah kami.
Saya kata, saya tak ada tauliah. Tolonglah Ustaz, datanglah. Jadi saya pergi, tapi saya tak ceramah. Saya menyanyi je. Jadi saya habiskan hampir 5-6 lagu dalam program tu. Jadi tak ada siapa lah nak ambil tindakan sebab saya bernyanyi, saya tak ceramah. Tapi dalam hati saya tu, saya rasa tak seronok lah. Sebab hampir sejam saya dengan dia orang, saya tak sebut nama Allah. Saya tak baca hadis. Saya tak baca ayat Quran. Sejam kita tak baca Quran, sejam kita tak ingat Nabi, rasa tak seronok. Nak buat macam mana kalau sebut dicop sebagai ceramah? Kan? Kalau kita baca hadis, itu dah ceramah tu. Jatuh salah pula, nanti penganjur kena pula. Nanti penganjur kena pecat pula. Jadi saya pun nyanyi sajalah. Ya, sebab nyanyi tidak perlukan tauliah. Tetapi dalam hati tu rasa tak seronok. Kan kita kalau hidup sekali sejam tak ingat pada Allah, sejam kita tak sebut nama Allah, kita rasa lain. 1 jam kita bercakap, tiba-tiba hadis Nabi kita tak baca, kita rasa tak seronok lah, tak ada tausiah kan. Tapi peraturan adalah peraturan. Kalau you nak ceramah, you kena jadi warga negara ataupun pindah je bagai negeri tu. Tapi saya takkan nak pindah ke negeri tu. Isteri saya di Ipoh, anak-anak saya di Ipoh, sekolah saya di Ipoh. Jadi so kita takkan ceramah di sana sampai bila-bila. Sampai kiamat lah agama ya. Kena terima hakikat tu. Yang kedua, isu tauliah. Untuk selesaikan masalah ni, saya tetap mengatakan bahawa penceramah kena ambil tauliah. Kena ambil tauliah, selesai masalah. Kalau selagi tak ambil, selagi itulah polemik ini akan berlarutan. Saya sebelum ustaz-ustaz yang popular ni kena blok, dibatalkan ceramah mereka, saya pun dah dibatalkan di 2 tempat, 3 tempat sebelum mereka dibatalkan. Malah rancangan saya tu yang dibatalkan tu ialah rancangan TV. Akan dirakam dalam televisyen. Dan diarahkan supaya mencari penceramah yang lain. Saya dapat surat tu. Pihak masjid dan pihak TV hantar surat tu, salinan tu pada saya. Mereka minta saya ditukarkan dengan penceramah yang ada tauliah. Jadi program tu tak dibatalkan. Rakaman TV tu terus diadakan dengan menukar penceramah yang lain. Dan diberikan pula nama penceramah yang dicadangkan. Penceramah selebriti. So Ustaz Kazim ni tidak ada tauliah. Jadi bukan maknanya saya punya program tu dibatal terus. Cuma diminta ganti penceramah lain yang ada tauliah. Jadi kali kedua macam tu juga, pihak masjid berkeyakinan saya lepas untuk buat ceramah kerana rakaman TV. Pun minta juga kebenaran. Lagi sekali, sama juga suratnya pun dapat yang sama, tukar yang lain. Ada satu sekolah, pondok. Sekolah ni dia inspirasi daripada sekolah saya. Dia belajar daripada saya, kemudian buat sekolah pondok dan dia minta saya merasmikan dia punya bangunan pondok-pondok dia yang baru siap. Pun tidak dibenarkan. Bukan ceramah pun. Hanya datang untuk merasmikan. Pun tak dibenarkan. Jadi dah banyak kali ya. Banyak kali. Tapi saya tak bising. Sebab saya tahu saya tak ada tauliah. Kan? Buat apa kita? Salah saya juga. Kenapa saya terima? Cuma saya terima tu sebab saya ingatkan ini program TV lepaslah. Sebab saya memang dah familiar dalam TV. Rupa tak lepas juga. Okay? Jadi saya kena terima hakikat itu bahawa saya tidak ada tauliah. Walaupun saya hanya datang sebagai perasmi saja. Perasmikan bangunan pondok pun tak dibenarkan. Jadi saya harap janganlah tak benarkan saya pula untuk makan ikan bakar. Datang untuk makan berbuka puasa di sini, datang kan. Jadi saya harap janganlah sampai isu tauliah punya paksa, takkan tak boleh melintasi negeri pula satu hari nanti. Jadi ini satu benda yang agak menyedihkan lah kalau berlaku. Saya bukan datang untuk berceramah, saya datang untuk merasmikan. Itu pun dilarang. Jadi kita lihat di sini, saya mengajak kepada semua masyarakat menghormati institusi raja dan institusi badan yang menjaga hal ehwal Islam di negeri-negeri. Jadi kalau kita tidak ada tauliah di negeri itu,
maka tak payah terima. Macam saya pun tak terima. Saya tolak semua. Tapi sebab ini program yang kita rasa TV kan, boleh masuk TV untuk rakaman, dan selama ni pun kita buat tak ada masalah. Selama 30 tahun lebih saya berceramah tak ada masalah. Cuma sekarang ni. Jadi ada orang tanya, Ustaz, kenapa dulu Ustaz tak ambil tauliah? Di negeri-negeri ni. Saya ada tauliah daripada Kerajaan Perak, daripada Majlis Agama Islam pada Tuanku Perak, Sultan Perak. Saya dapat tauliah pada tahun 2000. 23 tahun yang lepas saya dapat tauliah. Jadi pada masa itu peraturan untuk berceramah di luar senang. Kalau dah ada tauliah, misalnya tauliah Perak, jadi bila penganjur nak minta ceramah, jadi kita hanya kepilkan kita punya tauliah untuk dapat kebenaran, maka dapatlah kebenaran sementara berceramah. Nama dia tauliah sementara. Jadi saya selama berpuluh-puluh tahun, itulah kaedah yang dipakai di negeri-negeri yang menjemput saya. Bila dah ada tauliah, maka gunakan tauliah negeri saya. Misalnya saya Perak, maka gunakan negeri Perak misalnya. Sebab tu saya tak ambil tauliah untuk negeri-negeri lain. Okey? Sebab saya rasa tauliah Perak tu sudah seperti mana cara nak memohon ceramah telah diguna pakai. Cuma sejak sebulan dua ni, isu tauliah dibangkitkan semula apabila tauliah sementara ini dah tak ada. Saya dah tak boleh kepilkan tauliah Perak saya tu. Pihak masjid, surau, nak ceramah dah tak boleh buat macam itu. Dia kena nak tauliah negeri tu. Itu timbul masalah kepada penceramah-penceramah macam saya yang ada tauliah di tempat lain. Memang kita kelang kabut lah nak dapat tauliah baru. Betul. Ya, dia ada masa, dia ada tempoh dia untuk periksa tauliah. Dia ada online dia bila nak temuduga lagi. Jadi itu yang kita tak boleh buat apa. Sebab tu kalau misalnya kalau dibagi tahu awal, misalnya okey, mulai sekian hari bulan 2023 tauliah sementara tidak lagi dibenarkan. Jadi kami sebagai ustaz-ustaz ni, asatizah ni, kami tak keberatan untuk mengambil tauliah. Cuma bila jadi isu tiba-tiba dulu boleh ya. Rupanya tak tahu. Jadi kalau diberitahu awal, insya-Allah kita pun tak keberatan untuk pergi interview dan sebagainya. Kemudian ada juga negeri-negeri yang memudahkan urusan. Ya, dia masih lagi mengekalkan tauliah sementara, iaitu kalau awak ada tauliah di negeri awak bawakan pada kita akan buat kebenaran sementara. Cuma ada beberapa negeri saja yang tidak mau lagi tauliah sementara. Baik, jadi ada cadangan yang mengatakan boleh tak penceramah-penceramah yang dah terbukti Ahli Sunnah wal Jamaah, terbukti bahawa mereka itu telah pun mengajar berpuluh-puluh tahun, ada pengalaman, boleh tak diberikan kebenaran untuk memudahkan mereka mendapat tauliah? Itu pun bergantung kepada majlis agama, pihak berkuasa agama. Kita boleh mencadangkan keputusan adalah di tangan mereka. Ada negeri yang membenarkan saya ceramah dahulu tanpa tauliah. Diberikan kebenaran khas, tauliah khas. Tapi ditarik balik juga. Jadi walaupun ada tauliah, tak semestinya kita boleh ceramah. Berapa banyak asatizah yang ditarik balik tauliah dia. Jadi tauliah bagi saya bukan satu benda yang menjadikan bila kau ada tauliah ni kau boleh ceramah bila-bila masa, di mana tak. Kadang-kadang dia ada expired date dia. Dia ada tempoh dia. Yang kedua, boleh ditarik balik. Ya, kalau pangkat datuk pun boleh ditarik balik, apatah sangat dengan tauliah ni. Kan? Mungkin dia ada kesalahan jenayah, kesalahan tingkah laku, akhlak, kemudian mungkin pengajaran tak betul. Semuanya itu untuk menjaga maslahah. Kalaulah ada pihak-pihak majlis agama nak memberikan keringanan kepada ulama-ulama, tok-tok guru yang dah terbukti ini, dipermudahkan urusan mereka untuk mengajar, alangkah saya sokongnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Okey. Siapakah kata-kata yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada jalan Allah? Mereka adalah orang yang berdakwah pada jalan Allah. Jadi kalau dipermudahkan, saya ucap tahniah, ucap syukurlah. Sebab sayang tuan-tuan,
orang-orang yang besar pengaruhnya pada masyarakat, boleh menarik puluhan ribu orang ke masjid, ke majlis ilmu. Kalau kita tak bagi ataupun kita susahkan, yang ruginya ialah rakyat di negeri kita yang dahagakan ilmu. Kalau kalau saya jumpa orang-orang yang macam ini, orang yang bagus, orang yang kerap pula, yang pengaruh dia besar, saya akan gunakan dia orang untuk mengembangkan lagi agama di tempat saya. Saya nak ajak mereka kempen di masjid, datang orang bersembahyang subuh berjemaah, gunakan pengaruh dia orang. Kalau saya orang yang dalam bidang zakat, saya ajak dia orang ni untuk sama-sama kempen supaya orang jadi kaya, orang jadi senang boleh bayar zakat, buat kempen bayar zakat. Saya gunakan mereka ni untuk supaya jaga anak-anak kita. Sebab anak-anak muda TikTok dan sebagainya ni, mereka minat ustaz-ustaz macam ini. Jadi kalau saya lah, kalau orang ni saya tak tahu lah, saya akan gunakan dia orang ni untuk tarik anak-anak muda. Macam mana pada jalan yang betul, jaga tata susila, jaga kerakyatan Malaysia yang baik supaya jadi rakyat Malaysia terbaik. Jadi alangkah untungnya kita bila kita menggunakan orang-orang yang macam ini untuk kebaikan. Jadi apa pun kita kena hormat keputusan yang telah dilakukan. Ya, tauliah adalah hak mutlak sesuatu badan agama di negeri masing-masing. Jadi kalau ustaz-ustaz tadi nak juga berceramah, silakan ambil tauliah. Tak mau ambil tauliah, keputusan adalah muktamad. Jadi ceramah sahajalah di tempat yang ada tauliah. Macam saya, memang saya tak ambil tauliah. Sebab saya sekarang dah hampir 60 tahun. Saya dah tak lalu dah macam-macam penyakit dan saya pun dah ada 4 kebenaran tauliah di 4 negeri. Saya rasa 4 negeri saya ada ni cukuplah untuk saya sepatutnya digunakan. Saya dilantik sebagai tokoh Ma'al Hijrah, dipilih. Alhamdulillah. Saya dipilih sebagai sebuah universiti, sebuah universiti awam, bukan universiti swasta, bukan kolej. Saya universiti lantik, saya pilih saya sebagai entrepreneur, social entrepreneur. Jadi sebuah universiti bagi pengiktirafan, syukur pada Allah. Kemudian saya dapat 2 gelaran yang membawa orang bergelar Datuk. 2 negeri, 2, satu daripada Perak, satu daripada Agong. Jadi saya rasa ini satu benda yang bagus untuk dakwah kita kan. Kemudian saya juga masuk semua saluran TV, saluran media dan sebagainya. Saya rasa sepatutnya lah kan ada pihak tertentu yang memudahkan dakwah saya. Betul. Tetapi kalau tak boleh juga, saya tak boleh kata apa. Kamu siapa pun, kamu tak boleh kalau kamu tak ada tauliah. Kita kena terima. Jadi kalau saya boleh terima, saya harap pada ustaz-ustaz lain boleh terima. Jadi macam mana dengan negeri-negeri yang nak ustaz juga ceramah? Saya dah tubuhkan kumpulan rock, kumpulan nasyid. Dan tuan-tuan boleh panggil saya untuk menyanyi. Sama nak lagu rock boleh, nasyid boleh. Lagu orang putih lagi, Hindustan boleh. Sebab itu tidak memerlukan tauliah. Jadi sebab itu saya dah mula berlakon. Ya, jadi ialah bagi saya satu benda yang agak merugikan lah kalau ustaz jadi pelakon. Kan? Jadi saya pun dah terima untuk berlakon filem, berlakon drama. Saya pun dah nak buat album. Jadi bayangkan kalau ustaz-ustaz macam ini tak ada tauliah, nak ceramah susah. Bayangkan mereka pergi ke tempat lain. Sama-sama kita fikirkan. Betul, Datuk. Berlakon ni tak perlu tauliah dan tak boleh orang nak stop kan. Nak merasmikan pun boleh stop, boleh halang. Tapi nak berlakon dia tak boleh halang. Siapa yang panggil untuk berlakon kena bagilah. Dah deep apa yang Datuk cakap ni sebenarnya sangat-sangat deep kalau kita dapat lihat semuanya terpulang kepada majlis agama negeri masing-masing. Kalau mereka nak memudahkan, memang boleh memudahkan. Okey, terima kasih Datuk untuk jawapan terhadap isu tauliah tu. Seterusnya